بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syekh, Ustaz Pimpinan Surau, Tuan-tuan Guru, Pimpinan Masyarakat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, kita dapat sama-sama berada di dalam kuliah maghrib, pengajian kuliah maghrib kita yang mana insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan muka surat 265 daripada kitab Bahrul Mazi juzuk yang pertama. Masalah 388. 300 masalah 388. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. Qala masalah mandi junub dan mengambil wudu di dalamnya. Mandi junub dan juga mengambil wuduk di dalamnya. Kata Abu Isa, dan adalah yakni seperti di dalam hadis pada masalah 386. Hadis yang ke masalah 386. 386. Okey. Yang belakang itulah hadis tu. 386. Ada silap. Tak tahu apa soal tu macam mana. Itulah yang memilih akan dia oleh ahli-ahli ilmi pada mandi junub. Bahawasanya yang pertama mengambil wuduk seseorang sebagai wuduknya yang pada sembahyang. Yang ni dari sudut tertib atau tata cara macam mana kita nak mengambil wuduk ataupun kita nak mandi junub. Yang pertama disebutkan bahawa sebelum kita mula mandi tersebut ambil wuduk. Wuduk yang macam mana? Wuduknya seperti mana wuduk nak sembahyang. Kemudian menuang ia atas kepalanya 3 kali. Kemudian meratakan air atas sekalian badannya. Kemudian membasuh ia akan 2 tapak kakinya. Yang ni yang dilakukan dan ditunjuk oleh Nabi SAW dalam hadis yang lalu, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidatina Maimunah. 2 hadis tersebut menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan seperti mana yang disebutkan itu. Dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi, dan kata mereka itu jika menyelam orang yang mandi junub itu di dalam air serta rata air ke badannya dan tiada ia mengambil wuduk,
nescaya memadai akan dia. Dan ialah perkataan Asy-Syafi'i. Sebab dalam bab mandi junub ni dia boleh berlaku tanpa ada tertib. Ya, mandi junub ni tidak ada tertib, dan apabila dia masuk sekaligus di dalam sungai, mandi junub di mana? Dalam laut, ataupun mandi junub di mana? Dalam kolam mandi. Boleh tak? Boleh. Jadi dia pun terjun. Terjun tu dia niat dalam tu untuk mengangkat hadas besar dia. Maka terangkatlah hadas besarnya dan juga hadas kecilnya sekaligus. Sekaligus. Tak perlu kata hak ni nak kena tu, nak kena tak, nak kena pejam mata dulu, nak kena fikir dalam kepala dah. Dia niat sekaligus terus dikira sebagai mengangkat kedua-dua hadas tadi. Kata An-Nawawi, dan tiada yang mewajibkan wuduk di dalam mandi junub itu melainkan Daud Al-Zahiri. Tak ada yang kata wajib ambil wuduk dulu. Daud Al-Zahiri diambil secara zahir. Zahir daripada hadis-hadis sebut begitu, begitulah dia sebut. Begini Nabi buat, beginilah dia buat. Tanpa dia fikir ataupun tanpa dia melihat kepada hadis-hadis dan mencantumkan di antara hadis-hadis. Dia hanya tengok hadis Nabi buat begini, okey, dia kata wajib. Ini pada mereka ini sahih di sisi mereka. Inilah dia. Baik. Itu Daud ataupun mazhab Al-Zahiri. Dan orang lain daripadanya berkata sekaliannya ialah sunat. Hak kata ambil wuduk dulu tu sunat. Daud Al-Zahiri kata wajib. Maka jikalau meratai ia akan air atas sekalian badannya dengan ketiadaan wuduk, nescaya sah mandinya. Baik, selesai. Maknanya dia sebut Daud Al-Zahiri, kalau mengikut pandangan mereka, tak sahlah mandi. Kena ambil wuduk dulu baru mandi. Sebab Nabi SAW buat yang demikian. Tapi yang ulama kata ada lagi hadis-hadis yang lain yang tidak mengatakan demikian. Baik. Masalah, mandi junub tiada berwuduk, bolehkah sembahyang? Ni kita laju-laju ya tuan-tuan. Sebab kita dah ulang benda ni panjang dia. Hadis cerita bab ni mungkin ada 3 lagi bab. 2-3 bab lagi. Cerita pasal mandi wajib sampai bab yang ke 79. Cerita bab mandi. Kemudian masuk bab yang ke 80, barulah cerita perkara yang berkaitan dengan sebab-sebab kena mandi. Baik. Masalah, mandi junub tiada berwuduk, bolehkah sembahyang? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau memulai seseorang maka mandi junub ia, maka tiada ia mengambil air sembahyang dan menyempurna ia akan mandinya, nescaya memadai akan dia daripada wuduknya bagi sembahyang. Jadi kalau seseorang itu mandi, di awal mandi tersebut dia tak ambil wuduk pun, kemudian tengah mandi dia selesai mandi rata elok, maka adakah dia dikira sebagai sudah berwuduk? Ya, sudah dikira sebagai berwuduk. Walaupun tengah mandi tadi dia tak niat pun mengangkat hadas kecil, dia hanya niat mengangkat hadas besar, maka dikira terangkat sekali dengan hadas yang kecil tadi. Baik. Ada pula orang tanya, tapi tak ada tertib? Ya, memang tidak ada tertib ketika itu. Ketika mandi junub memang tidak ada tertib. Ya, tak berlaku tertib di situ. Dan bermula sucinya dengan mandi itu lebih banyak sucinya dengan wuduk dan seumpamanya. Tetapi jaga-jaga dan ingat-ingat, adapun mandi junub yang boleh bawa sembahyang dengannya ialah dengan tiada berhajat wuduk. Itu ialah mandi yang difardu takdirkan, yakni yang pertama tiada menyentuh kubur dan dubur. Yakni ketika mana dia mandi itu dia tidak menyentuh kubur ataupun dubur, menyentuh kemaluan dia, depan dan juga belakang. Depan dan juga belakang dia tak sentuh. Hak belakang tu sentuh di mana? Kawasan mana yang kata batal wuduk tu?
kawasan yang kalau dia duduk benda tu kalau dia duduk mencangkung, kawasan tersebut akan terbuka. Kalau dia duduk mencangkung, kawasan tersebut akan terbuka. Kalau dia berdiri, kawasan tersebut akan tertutup. Jadi kawasan yang terbuka waktu mencangkung itu, yang tu kawasan itu, mana kawasan tu? Kawasan itulah. Jadi kawasan itulah yang kita kena jaga daripada kita menyentuh, ataupun yang lebih tepat lagi ialah halaqah dubur itu. Halaqah dubur itu, yang mana yang halaqah tempat keluar tu, halaqah kan, halaqah dubur itu, itulah kawasan dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyentuh kawasan tersebut. Kalau nak sentuh macam mana? Boleh tak sentuh? Boleh, dengan belakang tapak tangan, tak ada masalah. Nak kena gosok ni, buat macam mana? Gosok dengan apa? Gosoklah dengan belakang tapak tangan, tak ada masalah. Yang dilarang menyentuh ataupun yang membatalkan wuduk ialah menyentuh dengan tapak tangan. Itu sahaja yang membatalkan wuduk. Jadi kalau nak sentuh, tak kat belakang macam tu kau. Tonyohlah macam mana pun. Macam ni. Tonyohlah. Sampai puas. Buat macam tu, tak ada masalah. Ya. Baik. Dan tiada perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandinya. Dia tak buat benda-benda yang membatalkan wuduk yang lain. Buang air besar ke, buang air kecil ke, tengah-tengah mandi tu sakit perut. Tak kira lah itu. Yang tu dah kira sebagai membatalkan wuduk. Maka jikalau ada berlaku perkara yang membatalkan wuduk di dalam masa mandinya, nescaya ta'yinlah, tetaplah tertentulah mengambil wuduk kemudian daripada mandinya. Kerana kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau mengambil wuduk seseorang kemudian mandi hadas ia, maka sebelum sempurna mandinya berhadaslah ia, nescaya menyudah ia akan mandi sebagaimana ia mandi, dan mengambil wuduk ia kemudian daripadanya kerana sembahyang. Ada orang tu dia mandi, sebelum dia mandi dia ambil wuduk dah. Okeylah, tak ada masalah dia ambil wuduk. Kemudian dia mandi, sebelum sempurna mandi dia tadi, batal wuduk dia. Dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk, terkentut kau, kencing kau dan sebagainya, tak kira lah, batal wuduk. Maka dia sempurnakanlah mandi tadi. Bila sempurnakan mandi, apa yang perlu dia buat? Dia kena berwuduk balik selepas mana dia selesai mandi tadi. Sebab mandi tadi sudah tidak dikira mengangkat hadas kecil, tapi hadas besar terangkat. Baik, masalah mandi junub dan tangan niatkan gayung. Dalam hadis pada masalah 386 tadi, iaitu Nabi mandi junub dengan menjadikan tangannya gayung dan cebok menjerus air yang diambil dari bekas ke badannya. Ambil air dalam bekas yang kecil, ambil air. Tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Saya biasa tengok orang ambil wuduk macam mana tuan-tuan. Di kolam masjid tu, dia ambil, dia letak di tepi. Kemudian dia berwuduk daripada situ. Dia ambil wuduk, dia biasa tengok orang ambil wuduk situ. Dia tak celup dalam kolah tu. Wallahu a'lam sebab apa dia tak buat macam tu. Kolah tu kan besar, senang kan wuduk. Mungkin sebab takut basah dan sebagainya. Kalau dia kolah tu basah kan. Kalau di situ jauh sikit, mungkinlah tuan-tuan. Maka dia berwuduk daripada cebok yang kecil tu, gayung yang kecil tu. Dia berwuduk dari situ. Tapi kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai. Kalau tu silap jadi air musta'mal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahawasanya tiada jadi musta'mal air itu dengan niatkan anggota yang dibasuh, yakni tangan itu jadi mandi. Maka jadilah suci tangan itu dahulu daripada masuknya ke dalam bejana. Ataupun tiada jadi musta'mal itu kerana niatkan gayung. Maknanya kalau tangan itu nak masuk dalam bekas, jangan niatkan basuh dia untuk mandi. Dah basah dah, kita alang-alang celup ni kira mandilah, dak. Katakanlah kita celup begitu. Bila kita celup begitu, tangan ni dah basah tak? Ni dah basah. Tapi kita tak niat untuk mandi. Bila kita tak niatkan untuk mandi, kita angkat begini. Kita angkat, kita basuh. Kita tak basuh dia belakang ni. Belakang ni tak terangkat hadas lagi.
Sebab tu kena jaga-jaga dia kata. Kalau kita nak niat guna cebok tangan, hak belakang ni kena pastikan basah. Kan dah basah. Kita tak niat. Kalau kita celup tangan dalam keadaan kita niat dalam masa yang sama mengangkat hadas di tangan, maka air yang ada dalam tu menjadi air mustamal. Baik. Masalah istinja dan menyental tangan ke tanah. Kata Imam An-Nawawi, dan pada hadis dalam masalah 386 itulah menunjukkan sunat bagi orang yang istinja dengan air. Apabila selesai ia daripada membasuh farajnya dengan tangannya, kemaluannya dengan tangannya, bahawa sentalkan dia ke tanah atau basuh dengan isnan, sejenis daun, atau ganyahkan ke dinding supaya hilang dengan sebabnya akan bau kotor dan barang yang dilewati. Kerana Nabi tadi kemudian daripada ia membasuh farasnya, ini kemaluannya, menyental ia akan tangannya ke tanah. Jadi sunat kita buat selepas mana kita membasuhkan tangan ni. Bila kita membasuh, apa akan jadi? Tangan itu sudah menyentuh najis. Jadi bila mana selesai, kita basuh dah tangan kita, basuh tangan kita, tapi sunat kita tonyok, kan, gosok di tanah. Kita tak ada lah tanah, tuan-tuan. Tak ada lah tanah dalam bilik air kita tu, kan. Nak gosok tanah dari mana? Keluar lu tandas, pergi cari tanah dah tak payah, kan. Cari, kita ada sabun, itu guna dia. Tujuannya apa dia? Supaya hilang bau-bau busuk di tangan tu. Hilang bau busuk di tangan tersebut. Sebab dalam bab najis ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab najis ni terkadang ada najis yang sukar dihilangkan keseluruhan sifat dia, bau, rasa dan juga warna, kan. Bau, rasa dan juga warna. Nak hilang tiga-tiga ni kadang-kadang ada najis yang sukar. Antaranya apa dia? Warna mungkin, ataupun bau, kan. Kena air kencing kucing, payah dah nak hilang bau, tonyok, basuh, oh tak hilang, payah, kan. Maka itu dimaafkan. Air kencing kucing kan payah. Jadi bila mana kena di tangan, ada bau, warna ada tak? Warna tak ada dah. Rasa pun tidak ada. Bila bau dan rasa tidak ada, yang tinggal bila rasa dan warna sudah tidak ada, tapi ada bau, maka kita basuh-basuh tak hilang, maka disunatkan untuk kita menggunakan bahan yang boleh menghilangkan bau tadi. Maka di antaranya yang disebut oleh Nabi lah dengan menggunakan tanah. Zaman kita ni tak tanah lah, guna sabun. Gunalah sabun. Baik. Sebab tu lepas keluar bilik air tu disunatkan kita basuh tangan guna sabun tu bagi wangi. Baik. Masalah mandi junub tiada tertib. Kata Syafi'i, dan jikalau memulai seseorang daripada kakinya pada mandi junub sebelum basuh kepalanya. Ini jenis mandi kaki dulu. Sebab apa mandi kaki dulu? Sebab dia kata sejuk sangat, kan nanti mandi ke atas nanti habarlah dan sebagainya. Atau dicerai-ceraikan basuhnya, basuh tangan, kemudian dilek santai dulu, kemudian basuh pula kaki, dicerai-ceraikan. Maka membasuh ia daripada anggotanya sedikit, kemudian sekejap lagi basuh pula sedikit, nescaya memadai akan dia. Boleh juga, kan. Basuh kepala dulu, biasalah pengantin baru tuan-tuan, baru kahwin, kan. Takkanlah pagi esok keluar sembahyang subuh dengan pak mentua rambut basah, pak mentua tegur basah rambut hang ni. Awal sangat. Jadi dia ni pandai, tuan-tuan. Pandai dia macam mana? Malam tu, kan, selesai dah tanggungjawab dia, dia pergi basuh kepala dulu. Pergi basuh kepala, relax. Lepas tu tidur, tak ada masalah. Basuh kepala, lak. Niat dengan apa? Niat mandi junub. Niat mandi junub ni cerita lah, kan. Tuan-tuan tak amal dah benda ni. Kan. Pengantin barulah, mula-mula kahwin, basuh kepala dulu, selesai. Esok tak ada masalah. Esok sambung badan. Pak mentua tu, kering rambut. Tak ada apa pun.
Menantu pandai. Mana menantu kalau hak ngaji pandai lah. Hak tak ngaji tu silap-silap subuh pun terendah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukannya mandi junub itu seperti mengambil wuduk yang menyebut akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dimulai setengahnya dahulu daripada setengahnya, yakni bertertib pada anggota. Kan wuduk ni kita ada anggota-anggota tertib dia. Mengikut mazhab Syafi'i kena ikut tertib. Dia tak boleh ikut suka hati, basuh kaki dulu, kemudian basuh tangan bersiku, sapu kepala. Tak, bukan macam tu. Dari sudut wuduk mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dia berbeza dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tak ada masalah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kan? Yang walaupun dalam Al-Quran sebut bilangannya dari sudut macam mana? Susunannya begitu. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Walaupun begitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Imam Abu Hanifah kata itu hanya sekadar nak himpun sebut je. Himpun sebut je, bukan kata mesti tertib. Maknanya pada pandangan Imam Abu Hanifah, kita pikat kepala paik, basuh kaki dulu. Basuh kaki dulu, kemudian basuh muka, sapu kepala, basuh tangan apa siku. Selesai tak wuduk? Selesai juga wuduk. Bagi pandangan Imam Abu Hanifah. Tak ada masalah. Boleh juga buat macam tu. Kan? Tapi mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i kata yang Allah Ta'ala sebut tersebut itu ialah menunjukkan tertib. Sebab apa? Sebab daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi pun demikian. Nabi buat demikian. Maka dibuatlah mengikut tertib tersebut. Baik. Tapi dalam bab mandi junub tak ada masalah. Boleh bercerai-cerai dan tidak disyaratkan mesti berturut-turut. Tidak ada anggota yang patut dimulakan, sebab dalam bab mandi junub ni seluruh anggota itu dikira di seluruh badan itu dikira sebagai satu anggota. Seluruh badan itu adalah satu anggota. Basuh paha dulu, selesai bahagian paha. Basuh pula kepala siku, boleh selesai siku, tak ada masalah. Boleh ke mana pun. Baik. Masalah mandi junub dan menyental celah jari, dan mahulah mencelahi-celahi dengan tangannya oleh orang yang mandi atau mengambil wuduk akan segala jari kakinya hingga yakin ia akan air setelah sampai kepada antara segala anak jari. Kita ni dalam bab membasuh kaki, kita sunat untuk apa? Untuk sental itu. Sental itu yang utama. Kadang-kadang orang ni dia ambil wuduk, dia buka kepala paik, buka besar ulu macam tu lah. Sebab dia nak goyang-goyang kat situ pula, goyang kan dia pusing kaki, pusing baik. Gosok tu kaki tu, hak kaki tu kena gosok. Kan ada tempat wuduk, ada tempat duduk kan. Hak kita aja ni sakit lutut, sakit pinggang, duduklah situ. Bukan suruh pergi cangkung macam tu. Tengah kita ni dia pergi cangkung macam tu, pasal faham dia pergi cangkung macam tu. Yang tu ialah tempat untuk duduk. Pergi cangkung basah lah. Kau tu orang pun tak jadi tak mau duduk sebab apa? Sebab basah. Kalau pakat duduk selesai, basah tak? Tak basah. Kan? Jadi jarak tempat duduk dengan kepala paik tu janganlah dekat sangat. Ni dok tempat duduk dengan kepala paik tu dekat, kawan nak ambil wuduk payah. Kan? Tempat duduk dengan tempat basuh tu kan, kena jauh lah sikit. Dia tandah pun kena. Jadi duduk di situ. Tujuannya apa dah? Supaya kita dapat menggosok tempat yang perlu kita gosok. Bahkan setengah mazhab mewajibkan untuk digosok. Untuk digosok. Kita wuduk, kita mandi, kena gosok. Dan tiada memadai akan dia melainkan yakin akan air telah sampai akan antara keduanya, maka memadalah akan dia yang demikian itu. Dan jika tiada mencelahi-celahi ia sekalipun, kita menyelati, menggosok ni, kalau dengan cara kita buat macam tu, air dah sampai, tak ada masalah. Kan? Air dah sampai, tak ada masalah. Kalau hak jenis badan yang besar-besar segini, hak ni selah ni, tepi-tepi ni duk lipat-lipat macam kat lapis Sarawak ni tuan-tuan,
Hak ni kena gosok ni. Kan, hak belakang-belakang leher-leher ni, kok celah-celah tiak ni dan sebagainya. Yang ni kena gosok. Jangan hanya buka shower, relax, buat tenang bawa shower. Tak boleh macam tu. Kan, kena gosok di situ. Ya, bagi selesai dulu. Masalah, mandi junub tiada berkumur-kumur. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan tiadalah aku menyukakan bagi seseorang yang meninggal ia akan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung pada mandi junub. Imam Syafi'i kata, aku ni tak apa suka kalau orang tu dia tinggalkan berkumur-kumur dan juga masukkan air ke hidung ketika mana mandi junub. Dia Imam Syafi'i tak kata mesti basuh. Tak, tapi Imam Syafi'i kata aku tak suka. Nampak tak? Ulama ni dia berhati-hati. Dia berhati-hati dalam nak meletakkan hukum. Dia tak kata wajib, sebab kalau wajib mesti ada dalil. Dan dia tak kata tak wajib. Kan? Dia tak kata macam tu. Cuma Imam Syafi'i kata aku ni tak apa sukalah kalau orang tinggalkan benda tu. Kalau orang tanya apa hukum, aku ni tak apa nak suka. Kalau kamu tak buat pada pandangan aku tak apa, tapi aku tak apa nak suka. Tak apa nak suka kalau orang tu tinggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika mana mandi junub. Dan jika meninggalkan ia akan dia dengan lupa, syukurlah aku baginya bahawa berkumur-kumur ia. Maka jika tiada berkumur-kumur pun tiadalah pula atasnya mengembalikan sembahyang jika sembahyang ia dengan mandi junub yang tiada berkumur-kumur itu. Kalau terlupa masuk air ke hidung, lebih kurang berkumur. Kan? Kalau terlupa dua-dua pun tak ada masalah. Kan? Sembahyang yang dia buat itu tak perlu untuk dia qada balik. Maknanya sahlah mandi junub tersebut pada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Masalah, mandi junub membasuh mata dan telinga. Dan tiada lazim atas seorang yang mandi junub itu merenjis air di dalam matanya. Mata ni tuan-tuan, tak payah dibuka. Tu tak payah. Kan? Merah mata-mata, pedih mata. Sebab apa? Mandi wajib Ustaz oi. Mandi wajib apa? Biji mata hampir basuh. Tak payah pergi basuh lah biji mata. Tu. Dan tiada membasuh akan keduanya kerana kedua-duanya bukan zahir badan, kerana menyelangi akan keduanya kelopak mata. Mata kita ni besar macam mana pun, luas macam mana pun, tak payah pergi basuh ni, dah ambil pokok tonyo. Tak payah. Itu bukan menjadi tuntutan dalam bab mandi. Dan wajib atasnya membasuh luar dan dalam dua telinganya. Dalam dan luar tu tak kat mana? Takat kita ambil wuduk tu lah. Hak jari boleh masuk tu. Takat tu. Dalam dan luar telinganya. Kerana kedua-duanya zahir badan dan membasuhkan rata-rata pada barang yang zahir daripada cuping telinga, dan tiada lazim atasnya memasukkan air ke dalam lubang daripadanya. Dia dah ambil air, tuang. Tak, bukan macam tu tuan-tuan, tak payah. Ambil air tuang bohlan telinga. Sebab apa? Mandi wajib. Yang tu tak kena. Masalah mandi junub dan wuduk ada sedia. Ya saudaraku, seorang yang ada wuduknya tiba-tiba keluar mani dengan tiada jima. Ini satu hal. Orang yang ada wuduk tiba-tiba keluar mani dengan tiada jima. Okey, kita kena ingat, kena faham berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk ni. Maka wajib atasnya mandi dan wuduknya tiada batal. Orang yang keluar air mani ni, dia ada wuduk, tiba-tiba keluar air mani, duduk saja-saja berjalan, tak tahulah tuan-tuan, keluar air mani. Dia jaranglah macam tu tuan-tuan, tak tahulah. Ada jenis dia macam tu, keluar air mani tiba-tiba. Bila keluar air mani, wuduk dia ada tak? Wuduknya tak batal, tapi wajib mandi. Kita kena tengok dalam bab, di antara perkara yang membatalkan wuduk itu ialah keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Sesuatu itu apa dia? Sama ada benda itu benda yang biasa. Benda yang biasa. Seperti tahi, air kencing dan angin. Atau benda-benda yang jarang-jarang. Benda yang jarang-jarang ni
seperti batu, darah, kan? Benda-benda ni ialah benda-benda yang jarang-jarang keluar. Ya. Benda itu semua adalah perkara yang membatalkan wuduk. Hatta kalau keluar daripada kubul, daripada dubur kita cacing. Keluar cacing. Benda tu tak jarang-jarang tak? Jarang-jarang berlaku. Keluar cacing ni. Dia keluar tu dia hulur kepala je. Dia jenguk tengok. Dia tengok. Dia kata tak boleh keluar. Tak boleh keluar dia kata. Harga gula nak naik dia kata tak boleh keluar. Kena masuk balik. Keluar tu batal dah wuduk walaupun dia masuk balik. Tu contoh cerita kan. Keluar batu, air kecil tak keluar batu karang tu keluar batu, ganjil tak? Benda tu jarang-jarang keluar, batal juga wuduk. Keluar darah pun sama juga, melainkan yang keluar tersebut ialah air mani. Kata Imam Syafi'i, yang ni tak membatalkan wuduk. Tak membatalkan wuduk air mani. Jadi macam mana kita nak gambarkan benda ini boleh berlaku? Katakanlah tuan-tuan dia tidur dalam keadaan duduk. Dia sandar, dia tidur, letak papan punggung, mimpi basah. Mimpi keluar air mani. Bila keluar air mani, wuduknya batal tak? Wuduknya tak batal. Habis tu boleh semayang? Tak boleh semayang lagi lah sebab dia berhadas besar. Kena pergi mandi dulu. Wuduk kena ambil tak? Wuduk tak payah. Sebab apa? Sebab wuduk tak batal. Jawabnya tiada syak dituntut wuduk itu dalam mandinya sebagaimana menurut nas Imam Nawawi. Katanya adapun niat wuduk dalam mandi junub itu ialah niat mengangkat hadas kecil, melainkan bahawa adalah seorang itu ada junub yang tiada batal air sembahyangnya, maka bahawasanya niatnya wuduk itu sunat. Niat wuduk tu niat sunat je. Kalau dia batal tak ada masalah lah, niat angkat hadas. Tetapi dalam bab ini kalau dia tak batal wuduk, maka wuduk yang dia nak ambil wuduk tadi hanyalah sunat semata-mata. Baik. Sikit lagi. Ni masalah ni dia ulang lagi benda-benda yang sama ni tuan-tuan. Kita lajukan sikit lah. Ya saudaraku Allah, dalam hadis pada masalah 386 dahulu menyebutkan Rasulullah SAW basuh kaki wuduk dalam mandi junubnya ialah kemudian daripada selesai mandi junubnya. Kan dalam hadis kalau tuan-tuan tengok dalam masalah 386 kan Nabi SAW dalam hadis Maimunah summa tanahha fa ghasala rijlaihi, kemudian dia bersudah rata sekalian tubuhnya kena air, berubahlah ia dari tempatnya mandinya jauh sedikit daripadanya dan membasuh dua kakinya kerana menyempurnakan air sembahyangnya tadi. Inilah kelakuan Nabi mandi hadas besar. Itu dalam hadis Maimunah. Adapun dalam hadis Aisyah berbunyi tak disebutkan. Dalam hadis Aisyah tak disebutkan. Hadis Aisyah. Semua salam rajau wudu'ahu semua sya'ru semua itu saja yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Hadis Maimunah disebutkan bahawa Nabi SAW membasuh kaki dia. Okey, baik. Kata Imam An-Nawawi, telah datang pada beberapa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha Sahih Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi SAW mengambil wuduk dalam mandi junubnya sebagai wuduknya bagi sembahyang sebelum menuangkan air atas tubuhnya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahawasanya sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ia akan wuduk dengan basuh kaki sekali. Dalam hadis Aisyah kalau kita tengok, tapi dalam ni tak ada. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa sebelum Nabi SAW memulakan mandi, Nabi mengambil wuduk terlebih dahulu. Maknanya menyempurnakan wuduk, kemudian barulah Nabi SAW mandi. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah mengambil wuduk Nabi, kemudian menuang air atas tubuhnya, kemudian berubah jauh sedikit daripada mandinya, maka membasuh ia akan kakinya, sebagaimana hadis pada masalah 386. Maka tasrih, jelas perbuatan Nabi itu mentakhirkan basuh kaki.
Dalam perbuatan tersebut menunjukkan seolah-olah Nabi SAW melewatkan di dalam membasuh kaki dalam hadis Maimunah. Tuan-tuan tengoklah di awal tu, daripada Maimunah tu. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua qaul. Yang pertama, yang asahnya lagi yang terpilih dan yang lebih masyhurnya, bahawa seorang itu menyempurnakan ia akan wuduknya dengan basuh kaki langsung. Maknanya bukan kata mentakhirkan basuh kaki, tak. Bukan mentakhirkan basuh kaki, terus basuh kaki di awal tu kemudian mandi. Inilah yang dipilih dan masyhur dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan qaul yang kedua, bahawasanya seseorang yang mandi itu mentakhirkan basuh dua kakinya. Ada pandangan begitu, tak ada masalah lah, mana-mana pun boleh buat. Maka memadukan, gunakan istilah memadukan dan menyatukan, cantum ijma'kan, himpunkan di antara riwayat Aisyah dan Maimunah itu. Kata An-Nawawi, maka atas qaul yang dhaif itu ditakwilkan segala riwayat Aisyah dan kebanyakan riwayat Maimunah atas bahawasanya dikehendaki dengan wuduk sembahyang yang kebanyakannya. Dan ialah barang yang lain daripada dua kaki sebagaimana telah menerangkan dia oleh Maimunah dalam riwayat Al-Bukhari. Maka inilah riwayat yang sahih. Dan riwayat itu tanggung takwil, maka dihimpunkan atas antara keduanya dengan barang yang telah kami sebutkan dia. Seperti mana yang kita sebut itulah, ada dua pandangan, dua qaul tadi. Dan ada pun atas yang masyhur lagi sahih, maka diamalkan dengan zahir beberapa riwayat yang masyhur, yang berjibah, yakni yang diakui, diriwayatkan daripada Aisyah dan Maimunah sekaliannya pada mendahulukan wuduk bagi sembahyang. Jadi sebelum mandi dahulukan wuduk, sunat kita buat tersebut. Maka inilah keadaan ghalib dan adat yang ma'ruf bagi Nabi SAW. Dan keadaannya mengulang basuh kaki kemudian daripada selesai mandi bagi menghilangkan tanah, ditakwilkan demikian. Bukannya kerana junub maka jadilah kakinya itu kena basuh dua kali. Jadi Nabi alih tempat tu sebab apa? Sebab di situ mungkin dah basah, kena tanah dan sebagainya, tanah dah lembek. Maka Nabi beralih tu, Nabi basuh kaki di situ. Menunjukkan apa? Nabi ni basuh sebab apa? Sebab nak bersihkan kaki daripada tanah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu lagi. Kita ada masa lagi dalam 3 minit. Lebih kurang 3 minit Okey. Bab hal tanqudul mar'ah sya'raha indal ghusli. Bab pada menyatakan adakah merungkai perempuan yang mandi junub akan rambutnya ketika mandi. Baik. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadisnya demikian bunyinya. An Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghusli janabah. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, nama batang tubuhnya Hindun atau Ramlah. Ramlah ke Ramkah tuan-tuan? Ramlah. Ramlah, tuan-tuan kenal Ramlah? Ramlah lah, Ramlah. Ramlah. Nama Ummu Salamah. Ummu Salamah tu nama Ramlah. Kena ingat, orang tanya, Ummu Salamah nama apa? Ramlah. Jangan kita Ramlah, Ram kenal, tapi Ramlah isteri Nabi tak kenal. Ramlah nama isteri Nabi. Katanya, kataku bagi Rasulullah SAW bahawasanya aku seorang perempuan yang mengukuhkan dandan rambutku dia tebal, rambut dia panjang. Maka adakah aku rungkaikan dia kerana mandi junub? Qal la innama yakfika an tahsina ala ra'sik thalatha hathayat min ma. Jawab Rasulullah SAW, tiada berhajat rungkai, hanya sahaja memadai akan dikau cebuk dengan tapak tangan, tuang atas kepala 3 cebuk daripada air. Jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya dengannya. Adapun jikalau tiada rata, maka tambahkan lagi. Summa tufidina ala sa'iri jasadikil ma'a fatatburina. Atau qala fa idza anti qad tatahhati. Kemudian tuangkan air atas sekalian tubuh engkau rata-rata, maka sucilah engkau. Atau sabdanya, maka kalau begitu engkau sungguhnya sucilah engkau. Jadi nampaknya dalam bab mandi junub ni, ia adalah satu perbuatan yang cukup mudah. Cukup mudah.
Nabi hanya ajar kepada pada Ummu Salamah untuk ambil air rambut dia ni, rambut yang berdandan. Dia dandan tu ketat. Kan dia buat sanggul, kalau dia dandan kan wallahu alam macam mana. Dia ambil air, hanya diajar oleh Nabi untuk ambil air, letak di atas kepala. 3 kali itu menunjukkan banyaklah. Perbanyakkan sampai ke peringkat boleh rata, boleh masuk air dalam dandanan tersebut. Nak kena yakin ke tak? Nak kena kita zon kita dah sampai air dengan cara kita basuh tu, zon kita air kita dah sampai ke keseluruhan rambut. Maka selesailah dalam bab membasuh. Kemudian Nabi kata, selepas itu tuanglah air ke badan. Maknanya simple dan ringkas cara mandi yang diajar dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, selesai. Masuk isyarat. Mandi junub, merungkai rambut dan hukumnya. Jadi insya-Allah benda ni kita sambung. Tak habis lagi bab mandi junub ni. Panjang cerita bab mandi junub, tuan-tuan. Ada benda yang saya dah sebut, ada benda yang mungkin kita akan baru saja sebut. Dia akan ada beberapa perkara lagi lah berkaitan dengan rambut dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.